A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal, yang dikasihi adik-adik jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya ahli-ahli jawatan kuasa Syababul Imam, Masjid Sengkurung, Masjid Sultan Syarif Ali, Bandar Seri Begawan, negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah, kita banyakkan syukuran banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana beri izin kepada Allah, kepada kita semua. Allah Taala beri izin kepada kita semua pada malam ni untuk kita dapat bersama-sama lagi duduk dalam majlis ini, iaitu majlis ilmu, untuk menghidupkan insya-Allah setiap harian kita, dan supaya hidup kita ni akan sentiasa digenangi, sentiasa akan dilimpahi, sentiasa akan hidup dengan Al-Quran insya-Allah. Dan yang kisah ataupun penceritaan kita pada malam ni ataupun tajuk kita pada malam ni adalah sambungan daripada apa yang telah kita ceritakan sebelum daripada ni, iaitu kisah Nabi Ayyub alaihi salam daripada Al-Quran insya-Allah. Jadi insya-Allah saya ucapkan terima kasih kepada semua, dan sebelum daripada saya mulakan sesi pada malam ni, nak pastikanlah sama ada suara saya ni sama ada dapat didengari dengan baiknya ataupun video dapat dilihat dengan baiknya dan sebagainya. Jadi kepada sesiapa sahabat-sahabat semua yang berada, ahli jemaah semua yang berada di line pada masa ni, harapnya dapat memberi feedback insya-Allah kan, sama ada suara ni dapat didengari dengan baik ataupun tidak. Kerana sebelum ada beberapa kali sebelum daripada ni kita mempunyai masalah saya dah bercakap banyak, tiba-tiba suara tak keluar kan. Jadi Alhamdulillah. Jadi kalau suara dengar dengan baik, masya-Allah. Terima kasih banyak kepada yang bersama pada malam ni. Insya-Allah pada malam ni adalah siri kedua daripada kisah Nabi Ayyub alaihi salam yang telah kita ceritakan sebelum daripada ni. Jadi Nabi Ayyub alaihi salam ni adalah merupakan seorang daripada nabi-nabi ataupun rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya paparkan insya-Allah bersama-sama dengan kita pada malam ni, iaitu beberapa petikan sahaja daripada ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub ni sebenarnya sebagaimana kita sebutkan pada minggu lepas, dia tak banyak tak panjang. Maknanya cerita tentang Nabi Ayyub ni tak banyak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Ceritanya sedikit saja, tetapi insya-Allah kan setiap daripada cerita tu dia padat. Setiap daripada cerita tu, oleh kerana dia ni ada daripada Quran, Allah Subhanahu wa taala bila ceritakan satu benda dalam Quran ni, semua tak sia-sia kan. Even satu huruf pun sebenarnya tak sia-sia. Adalah maknanya tu, adalah kenapa dan kenapanya kan. Jadi oleh kerana itulah maka kita bila kita baca Quran ni, kita cuba teliti apa yang kita mampu buat dalam sesi kita ni adalah kita mampu hanya buat apa ni kita kata, iaitu sekadar kemampuan kita saja ni. Kita tak mampu mungkin kita nak baca semua sekali dalam Quran tu, sebab sebagaimana kita sebut sebelum daripada ni, iaitu Quran ini 1/3 daripada Quran tu sendiri adalah kisah kan. Ada kisah Nabi, majoriti yang kisah Nabi, tapi ada bukan kisah Nabi lah, tapi majoriti yang kisah Nabi. Jadi kalau kita nak go through semua, masya-Allah kan, sangat banyak kan, sangat panjang. Jadi kita ambil lah petikan-petikan, dan kita akan cuba ceritakan sebagaimana biasa, iaitu cara kita ialah kita akan sebutkan juga kalau ada cerita-cerita tu yang dikatakan sebagai Israiliyat ataupun cerita-cerita yang melampau, cerita-cerita yang bertentangan dengan Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cuba sedaya mungkin insya-Allah untuk kita tengok apa kita ambil apa yang ada daripada dalam Quran, nombor satu. Kemudian lepas daripada itu kita akan ambil daripada hadis-hadis Nabi yang sahih. Dan kemudian yang ketiga, kita akan cuba tengok kepada penafsiran-penafsiran yang dibuat oleh para ulama. Jadi penafsiran yang kita gunakan banyak di dalam sesi kita inilah, yang pertama sekali ialah tafsir Jalalain dan juga ialah tafsir Ibnu Katsir, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ni kan. Jadi insya-Allah kita bersama-sama pada malam ni insya-Allah kan. Kemudian ada orang bertanya kepada saya juga sebelum kita start mula, minta maaf iaitu ada orang bertanya saya tentang kitab-kitab apakah kitab-kitab yang menceritakan tentang kisah-kisah Nabi-Nabi ni daripada Al-Quran. Sebenarnya banyak cerita Nabi-Nabi ni daripada Al-Quran. Ada yang ditulis oleh Ibnu Katsir sebagai contohnya. Ibnu Katsir yang menulis tafsir tu, ada juga dia menuliskan
kisah Anbiya. Dan juga ada lagi kisah-kisah yang ditulis seperti oleh Syekh Ahmad Bahjat sepertinya. Ini yang moden. Dan kemudian ada yang ditulis oleh Syekh Abdul Karim Zaidan contohnya, seperti Al-Mustafad namanya. Al-Mustafad ada diterjemahkan oleh pustaka di Indonesia. Cuma saya tak dapat tengok lagi yang translation itu. Dan juga ada satu buku yang ditulis juga oleh Syekh Abdul Fattah Al-Khalidi, 4 jilid dalam bahasa Arab. Itu pun di antara buku yang banyak lah yang saya refer untuk bila nak menceritakan perkara-perkara ini. Sebab saya lebih suka kepada buku-buku tersebut ataupun buku-buku tafsir yang muktabar ni, kerana dia kalau ada Israiliyat, dia akan sebutkan ini adalah Israiliyat ni. Dan adakah Israiliyat itu bertentangan atau Israiliyat itu melampau, ataupun hadis tu yang dhaif ataupun hadis yang kuat, maka dia akan ceritakan. Tu di antara yang saya sukalah kan. Jadi insya-Allah apa yang saya mampu saya akan sharekan kepada sahabat-sahabat ahli jemaah semua yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala dalam siri-siri kita ni, insya-Allah. Jadi kita dah sampai pada sesi lepas, iaitu tentang Nabi Ayub alaihi salam ni. Kita dah cerita sikit, tapi kita janjikan kita nak bacakan. Kita nak baca apa ni, tentang kisah Nabi Ayub ni. Jadi kisah Nabi Ayub ni yang kita sebutkan pada minggu lepas, kita sampai kepada ni kan, itu ayat Quran ini, iaitu auzubillahi minasyaitanirrajim. Wa Ayyub, Allah SWT kata, wa Ayyub iznada rabbahu anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Kita sebutkan bahawa Nabi Ayub ni, dia ni dalam Quran disebutkan tentang contoh yang terbaik dari sudut kesabaran. Kita ceritakan pada minggu lepas juga, saya recall balik sikit, minta maaf, iaitu bila isteri dia dah macam dah 18 tahun, dikatakan 18 tahun, dia ni sakit, tapi sebelum daripada tu dah 80 tahun dia ni sihat. Jadi bila isteri dia bertanyalah kepada dia, isteri ni memang hebat, isteri ni memang kita katakan seorang yang sangat sabar. Macam mana suami 18 tahun yang tak boleh kata terlepak di situ, kita katakan tak bergerak sangat dan sebagainya kan, tapi dia boleh sabar kan. Orang semua dah lari tau, kawan-kawan dia dah lari, kemudian dia dah jatuh miskin, kemudian anak dia dah mati, diceritakan oleh ahli tafsir katakan. Jadi maknanya dia dah tak ada dah, tinggallah dia dan isteri dia. Jadi isteri dia lah bekerja menghabiskan duit isteri itu kan, sehinggalah sampai kita cerita pada minggu lepas, iaitu dalam satu riwayat dikatakan bahawa isterinya telah memotong rambut dia tu kan, memotong rambut dia. Jadi kerana apa? Kerana nak jual. Macam mana wallahualam kita sebutkan macam mana nak jual rambut dan sebagainya kan, tetapi sehinggalah habis apa yang ada, sehinggalah pada masa itulah Nabi Ayub ni telah mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan mengadu, bukan maknanya Allah Taala tak tahu. Allah Taala tahu, dia tahu Allah Taala tahu kan. Tapi dia tak nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa malu nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Sebagaimana isteri dia tanya, Ayub mintalah doa kepada Allah supaya sembuhkan daripada penyakit kau ni, tetapi dia tak nak minta sebab dia malu. Cuma apa yang disebut ialah dia berdoa ni, doa ni yang kita baca ni, yang kita ada kat sini ni kan, pada dalam terpapar di TV saya ni, ialah dia kata wa Ayyub iznada rabbahu, dia hanya nada, dia bukannya berdoa. Sebab apa ini dikatakan sebagai ta'adduban sama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dia ni beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata kepada isteri dia kan, kita dah 80 tahun dapat nikmat kan, sekarang kita baru kena sakit 18 tahun, tiba-tiba kita dah nak macam tak tahan, begitulah dia kata kan. Dia kata anni massaniyad-durru, aku telah terkena dur ni, maknanya dur ni satu benda yang menyakitkan. Tapi ulama-ulama kita sebut hari itu kan, ulama-ulama telah menyebutkan apa maksud dur sini. Ada dua makna dur sini kan. Satu maknanya ialah penyakit, satu makna lagi bukan penyakit, tetapi ialah dia rasa dia ni macam terfitnah. Itu maksudnya. Iaitu macam mana? Yang pertama sekali ada 18 pendapat tentang penyakit ni kan. Apa penyakit dia? Tapi kebanyakan daripada penyakit-penyakit tu yang disebutkan oleh Israiliyat sebenarnya, penyakit inilah, penyakit macam inilah, penyakit macam inilah kan. Jadi semua tu kebanyakannya Israiliyat. Jadi ulama-ulama Islam, ulama-ulama yang dia kata Allah Ta'ala tak sebut, jadi kita tak perlulah nak sibuk-sibuk kan. Kita kata ada dur sudah. Tapi ada ahli tafsir mengatakan maksud dur situ ialah kerana apa? Kerana bila dia ni orang dah bercakap tentang dia, orang dah tak nak pergi pada dia, orang dah macam menolak dia kerana apa? Kerana apa ni? Orang fitnahkan dia. Fitnah tu lah dikatakan sebagai dur tu. Jadi itulah jadi dur tu ada dua makna lah kat sini kan, sebagaimana yang disebutkan. Jadi dia kata, dia bercerita kepada Allah, ya Allah, aku ni orang dah buat fitnah macam-macam, itulah kan, benda itulah yang menyakitkan dia, bukan sakit tu menyakitkan dia.
Sehinggalah kemudian dia kata wa anta arhamur rahimin, engkaulah maha rahim, ya Allah, maha rahim di antara orang yang merahmati, memberi rahmat, sayang, engkaulah, dia kata. Dia macam dah banyak nikmat yang kau beri kepada aku sebelum daripada ni, Nabi Ayub kata. Jadi seterusnya kita tengok seterusnya kan, iaitu dia berkata, selepas tu kita tengokkan ayat selepas daripada ni, iaitu apa? Fastajabna. Ayat ni selepas daripada ni ialah kita baca pula tentang Allah Subhanahu Wa Taala telah istijabahkan. Istijabah maknanya Allah Taala telah menistijabkan, mustajabkan doanya lah kan. Fastajabalahu. Tapi Allah Taala tak sebutkan doa. Kita tengok fastajabalahu. Allah Taala menyahut saja. Dia tak kata dia ni berdoa minta supaya sembuh kan? Tak. Jadi sebab itulah kita katakan bahawa dalam Quran ni tak sebut kan. Dia tak sebut bahawa dia ni nak minta doa supaya hilangkan. Dia sabar juga. Tapi Allah Taala fastajabna lahu, kami telah istijabkan, maknanya kami hilangkan. Fakashafna ma bihi min durrin. Lalu Allah SWT kata fakashafna lahu bihi min durrin, kami hilangkan apa yang dia telah terkena tu. Yang dur yang terkena tu, tengokkan Allah sekali lagi tak sebutkan apakah dur tu kan. Dur saja yang dia katakan. Dur satu benda yang menyakitkan. Kemudian wa atainahu, tengokkan, itu satu yang pertama ni Allah Taala hilangkan sakit dia. Yang keduanya Allah Ta'ala sebut lagi bukan sekadar tu saja, tetapi lebih daripada tu lagi Allah Ta'ala sebut sini, iaitu apa? Wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'hum. Ulama kata sini maknanya Allah Ta'ala berikan kepada dia dan juga family dia. Ini ada cerita lah kan yang disebutkan, yang apa ni, yang disebutkan di dalam kitab-kitab, disebutkan ni. Ini tidak ini disebutkan dalam kitab-kitab saya sebutkan setengah tu dia disebutkan ada daripada Israiliyat, tapi Israiliyat tu setengah-setengah tu adalah tidaklah, maknanya dia tidak bertentangan. Dia kata macam ni, dia kata ceritanya ialah Nabi Ayub ni dia sakit kan, tiba-tiba Allah Ta'ala sembuhkan penyakit dia kan, secara tiba-tiba saja kan. Masa tu isteri dia tak ada di rumah, jadi sembuhkan tu dan dia kembali semula sebagaimana dia sebelum daripada dia sihat. Maknanya kalau kita kan orang sakit lama 18 tahun, imagine 18 tahun, maknanya dia memanglah tubuh berubah dan semua kan. Sehingga Allah Ta'ala kembalikan semula seperti dia tu dia seperti tak sakit. Itu hebat kan. Jadi fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu. Selepas daripada tu apa? Dia pun tiba-tiba dia tu sihat. Masa tu juga dia sihat kan. Jadi lepas daripada tu apa? Isteri dia kemudian balik. Isteri balik ke rumah dia. Dia tanya, mana dia kata suami aku? Dia tanya. Dia tak kenal Nabi Ayub tu kan. Sebab apa? Tu yang sakit, yang aku tinggalkan sakit. Sebab apa? Tak imagine dia kan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala boleh beri kesihatan terus kepada Nabi Ayub alaihissalam kan. Begitu fakashafna ma bihi min durrin kan. Ma bihi min durrin. Jadi dia kata siapa? Ceritalah kan. Kalau saya baca cerita tu macam kadang-kadang macam seronok kan. Macam cerita macam tanya, mana suami aku yang lelaki yang sakit tu? Dia kata akulah, dia kata. Jadi isteri dia sangat-sangat terkejut ni. Jadi lepas tu rupa Allah Ta'ala dah beri dah. Lepas daripada tu apa kan, isteri dia kalau ikutnya umur dah, kalau kita kira kan 80 tahun, lepas tu dapat nikmat kan sebelum daripada tu, kemudian umur dia maknanya campur 18 kali, kalau kita katakan jadi maknanya dekat dengan 100 lah kan maknanya 98 tahun kalau ikutnya tua lah kan Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala diceritakan dalam tafsir, dia kata termasuk ni kan wa atainahu ahlahu ni wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil abidin. Jadi apa ni dalam surah Al-Anbiya ni, cerita ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah kembalikan isteri dia menjadi muda kembali. Cerita tu tak ada dalam Quran yang saya sebutkan itu disebutkan oleh ahli tafsir. Jadi dia kata dikembalikan kepada muda, lalu akhirnya dia dapat anak yang ramai selepas daripada itu kan. Masya Allah kan, hebatnya kan. Sehingga dia katakan bahawa diberikan anak-anak dia tu kan yang ramai, sampai kata 26 orang. Wallahu a'lam bissawab wallahu a'lam bissawab kan. Tapi yang sebelum ni dah mati semua dah. Lepas tu Allah Ta'ala beri sehingga capai 26 orang sebagaimana kata dalam riwayat ahli tafsir Quran ni yang menceritakan tentang ayat ni kan. Lepas tu daripada tu apa jadi? Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala kata rahmatan min indina. Semua itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala ni kan sayang kepada Nabi Ayub alaihissalam. Allah Taala berikan segala-galanya kepada Nabi Ayub alaihissalam. Itu adalah rahmat daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala kata
wa zikra lil abidin, dan juga sebagai peringatan kepada orang-orang yang memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita kembali sikit yang kita tengok pula selepas daripada itu, iaitu daripada surah Sad. Daripada surah Sad Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ini, iaitu Allah Taala kata apa? Wazkur abdana Ayyub, dan ingatlah hamba kami Ayyub. Jadi Ayyub ni lah seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala lah kan. Ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala kata wazkur abdana Ayyub iznada rabbahu, ketika dia nada. Tengok kan, dia tak kata doa pun, tapi dia kata hanyalah menyebutkan, menceritakan, macam mengadu tanpa, maknanya dia malu nak mengadu kan, kita sebutkan, tapi dia mengadu nak cerita juga kan, tercerita juga lah kita kata. Lepas tu dia kata rabbahu, kepada Tuhannya, anni massaniyas syaitan. Yang tadi tak ada perkataan syaitan dalam soal Anbiya, tapi dalam sosok ni sebutkan perkataan syaitan. Tengok kan, ulama-ulama tafsir kata dia tidak menisbahkan, tidak mengatakan bahawa yang mengenakan sakit itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Ta'adduban ma Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun pada hakikat semua benda adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan, tapi dia ni beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan ini syaitan, sebab benda-benda yang sakit kita kata macam tu lah kan. Nusina kan, syaitan telah melupakan kami dan sebagainya kan. Kita tak boleh kata Allah Ta'ala melupakan kami kan. Jadi kemudian dia kata massaniyas syaitanu binusbin wa azabin. Binusbin, tengok kan, sekali lagi kat sini disebut dur, minta maaf disebut, dia kata massaniyas syaitan binusbin, dengan satu benda yang memenatkan, dan juga wa azabin, satu benda yang menyakitkan. Tengok kan, dia tak sebutkan apakah dia ada penyakit apa ke, bentuk macam mana, dia tak sebutkan. Walaupun ulama-ulama tafsir kata sakit kan, tapi jenis-jenis sakit tu maknanya sini ialah kita ni tak perlu fikir sangat lah kan, tak perlu menyorok-nyorok, cuba cari nak korek-korek kan, apa sakit Nabi Ayub ni. Yang penting situ bukannya apa penyakit dia, yang penting ialah dia telah kena satu benda yang menyakitkan dia selama tempoh masa yang lama, dan yang penting ialah sabar. Sebab tu kita kata sabar Nabi Ayub, sabarlah sebagaimana sabar Nabi Ayub. Seorang lagi yang Allah Ta'ala cerita ialah Nabi Yaqub AS yang kehilangan sebelum daripada kehilangan Nabi Yusuf AS. Kemudian Allah Subhanahu Ta'ala kata apa? Urkud birijlika. Allah Ta'ala katakan urkud birijlika. Apa maksud sini urkud birijlika ni? Nak ceritakan masa bagaimana dia nak sihat tu. Bila dia nak sihat tu kan, Allah Ta'ala kata urkud ni makna ketuk kan, ketuk dengan kaki tu kan, sebab dia tak boleh bergerak kan, tapi kaki dia boleh bergerak lah. Jadi dia hentuk kaki tu pada tanah tu kan, biri jelika dengan kaki engkau. Haza, kemudian Allah Ta'ala kata haza mughtasalun baridun wa syarab. Lalu bila dia ketuk-ketuk tu, tengok kan, Allah Ta'ala suruh dia berusaha, walaupun dia sakit, Allah Ta'ala suruh dia berusaha sikit, dan kemudian keluar air daripada bumi tu, tempat dia duduk kan, nak naik air. Masa tu isteri dia tak ada kan. Jadi air tu digunakan untuk apa? Air tu digunakan untuk mandi. Nombor satunya tu kan Allah Ta'ala sebutkan haza mughtasalun. Air ni adalah air untuk dimandi, dan kemudian baridun, air tu pula sejuk kan, bukan air panas, air benda kan. Jadi jangan tanyalah pula musim ni musim apa dan sebagainya, tapi makna air tu seronok. Makna baridun tu makna cool lah kita kata, seronoknya, sedapnya air tu kan. Dia boleh buat mandi, dan lepas tu dia boleh buat minum pula air tu. Jadi ulama-ulama kata maknanya mandi itu adalah untuk luaran, minum tu adalah untuk menghilangkan penyakit-penyakit dalamannya. Jadi bila dia mandi tu, bila dia minum tu, hilanglah semua penyakit-penyakit dia, larilah penyakit-penyakit itu dengan hasil daripada surah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengokkan surah Allah Subhanahu Wa Taala supaya ketuk tu kan. Jadi sebenarnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia boleh menjadikan apa saja. Dia nak jadikan tanpa ketuk pun boleh, tapi Allah Subhanahu Wa Taala minta daripada kita berusaha sikit. Sama seperti mana kalau kita baca kisah Maryam, mungkin lambat lagi lah kisah Maryam, kita akan baca nanti kan. Tapi emak kepada Nabi Isa alaihissalam, Maryam binti Imran ni, dia telah disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya tu menolak pokok pokok kurma tu. Jadi sahabat-sahabat ahli jemaah semua kan, pokok kurma tu kalau kita tolak tak bergerak kan, dia lebih kurang lah macam pokok kelapa kan, tempat kita ni kan. Cuba tolak, pergi batang pokok kelapa tu di bawah yang besar tu kan, kita tolak batang kelapa, bergerak ke? Ini pula perempuan pula pada masa tu ialah Maryam tu nak bersalin, dan nak bersalin dalam keadaan sakit tu. Jadi Allah Subhanahu Taala suruh tolak tu pokok batang kurma tu, dan gugurlah buah. Tengok kan, macam mana boleh gugur buah, bergerak macam mana kan. Tetapi tengok kan, Allah Subhanahu Wa Taala dia nak berikan sesuatu kepada kita, dia nak minta daripada kita supaya kita berusaha sikit.
Supalah kalau kita katakan, kita kata sebagai contoh mudah kan, ini walillahil masalul a'la, bukanlah kita nak bandingkan tapi nak bagi faham. Kita tekan switch, nyala lampu. Kita tutup switch, padam lampu kan. Macam mana tutup? Mudah sangat kan, tutup switch je, padam lampu. Lampu tak akan boleh menyala. Dia ada current elektrik situ kan. Maka begitulah apa yang berlaku sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang izinkan. Cuma Allah Ta'ala nak minta usaha daripada kita. Begitulah juga kalau kita ni kan dalam nak mengajak manusia kepada Islam ke kan, kadang-kadang kita rasa macam kita buat sikit, Allah Ta'ala minta kita buat, tapi tengok kan, tiba-tiba manusia boleh berubah. Macam mana manusia boleh berubah? Macam mana Sayyidina Umar boleh berubah? Macam mana satu tanah Arab lepas tu jatuh kepada Islam dengan usaha Nabi SAW? Kalau ikutnya macam tak logik kan. Tapi kita kena ingat kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itulah yang terbesar, dan dia boleh buat apa saja. So jangan kita ni maknanya takut, kita ni kita kata tak mampu, tak mungkin. Tak ada tak mungkin dalam kamus orang mukmin, orang Islam. Tak ada tak mungkin. Bila Allah Ta'ala suruh kita buat benda tu, Allah perintah kita buat, kita buat je. Jangan kata tak mungkin kan. Di samping kita berusahalah yang terbaik insya-Allah. Seterusnya Allah SWT sebut sini kan, iaitu maknanya bab tu tadi kan, kita kata jadi keluarlah air. Jadi maknanya air ni untuk mandi, hasil daripada hentakan kaki dia tu, maka air itu dimandi dan juga untuk minum. Itu memang dalam Quran ada. Kita tengok kan. Seterusnya kita akan tengok lagi apa ni ayat seterusnya, iaitu ayat 43 insya-Allah. Ayat 43. Ini masih lagi surah Sad. Wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa zikra li ulil albab. Kemudian wa khuz biyadika. Sekarang ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala pula suruh dia ni mengambil mengambil apa ni? Mengambil sebab masa dia sakit. Ada setengah riwayat mengatakan bahawa isteri dia tu macam mengeluh. Macam ada setengah riwayat kata macam ni. Isteri dia kata, bang, bila lagi ni kan nak sembuh ni kan, lama dah kan, 18 tahun. Memanglah kan. Jadi Nabi Ayub marah. Nabi Ayub kata, kalau aku sihat nanti aku akan pukul kamu 100. Dia kata 100 sebatan, 100 pukulan ni. Jadi dia bersumpah tu dengan nama Allah kan, aku akan sebat kamu, aku akan pukul kamu 100 kalau aku sihat nanti. Ada yang kata perkara tu ialah berlaku pada orang lain, dia nak pukul tu pukul orang lain kan. Tapi yang kuatnya mengatakan ini adalah daripada Allah lah, daripada suami isteri dia lah kan. Okey, cerita. Jadi kita kata cerita isteri dia ni, minta maaf isteri dia. Jadi apa Allah Subhanahu Wa Taala kata lepas daripada dia sihat tu kan, Allah Ta'ala kata maknanya jangan kamu, dia kalau orang bersumpah ni, dia mesti tunaikan sumpah dia. Bila dia dah bersumpah, dia nak sumpah nak buat sesuatu, dia kena tunaikan sumpah dia. Kalau dia tidak mau tunaikan sumpah dia tu, itu dipanggil sebagai membatalkan sumpah. Membatalkan sumpah ni kena bayar denda, dipanggil kafarat sumpah. Kita tak nak cerita sini lah dengan detail, tapi yang kita nak cerita sini ialah Nabi Ayub alaihissalam ni telah diminta oleh Allah SWT supaya jangan batalkan sumpah dia tu. Jangan batalkan sumpah dia, tetapi apa yang Allah Ta'ala suruh dia ialah khuz biyadika dirsan, ambil satu ikatan makna ikatan daripada dahan-dahan. Itu dirsan, satu ikatan, fadrib bihi, kemudian pukul lah. Jadi dia katakan itu ambil 100 benda tu, jadi pukul fadrib bihi, gunakan ikatan tadi tu, satu genggam 100 tu kayu tadi tu, kemudian pukul lah, dia kata pukul lah. Pukul apa? Kemudian Allah Ta'ala kata wala tahnas, dan jangan kamu melanggar sumpah kamu, maknanya jangan kamu batalkan sumpah kamu. Inna wajadnahu sabira. Ni pujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Ayub alaihissalam. Wajadnahu sabira, ni perkataan sabira, maknanya kami memang dapati dia ni adalah seorang yang sabar. Tengok kan, Allah Ta'ala uji dia dengan begitu rupa, maka Allah Ta'ala pun kata memang kami dapati dia adalah seorang yang sabar. Ni'mal abdu innahu awwab, dia adalah sebaik-baik hamba dan dia adalah awwab. Awwab ni ialah orang yang sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah kan, satu benda yang sangat menarik lah tentang kisah Nabi Ayub ini. Dan insya-Allah kita pergi sikit kepada satu hadis insya-Allah kan. Dia ada beberapa hadis yang menceritakan yang sahih, yang menceritakan tentang Nabi Ayub alaihissalam ni. Jadi insya-Allah kita akan baca beberapa hadis Ni hadis yang terpapar di depan saya ni. Minta maaf kalau kecil sikit hadis ni kecil sikit, macam nampak macam
Tapi kesimpulan daripada hadis ini saya nak cerita sikit. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Hakim dan juga diriwayatkan oleh Tayalisi. Hadis ni dengan satu beberapa riwayat lah dengan beberapa bentuk perkataan yang lain. Dia kata daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberi inilah kan syifa, iaitu kesembuhan kepada Nabi Ayub alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala amtara alaihi jaradan min zahab. Tengok kan, masya-Allah kan, Allah Taala telah menurunkan, menhujankan ke atasnya jarad, iaitu dia belalang. Belalang ni bukan belalang biasa kan, Allah Taala turunkan tu, iaitu belalang daripada emas. Belalang emas, nak tunjukkan bahawa bagaimana Allah Taala beri rezeki kepada dia kan. Belalang emas tu, dan dikatakan dalam satu riwayat tu, masa dia mandi tu kan, belalang emas tu turun terbanyak kepada dia. Jadi dia pun apa dia buat? Jadi Nabi SAW sebut di sini kan, dalam hadis ni kan, faja'ala ya'khuzu minhu biyadihi, maka dia pun sibuk nak ambil sibuk nak ambil, nak kutip belalang emas. Satu ekor belalang, kalau belalang besar tu kan, kita katakan besar tu kan, daripada emas kan, berapa dah? 1000 sekarang, 1000, banyak belalang tu turun kan. Belalang bukan belalang macam tempat kita kan. Kalau belalang di tanah Arab ni, setengah tu kalau dia datang, habis gelap. Gelap udara ni. Sebab apa? Dia makan belalang tu biasanya dia makan. Sebab itulah dalam Islam dia boleh kita makan belalang Kalau seekor-seekor kita macam nak makan macam mana kan. Tetapi sebab dia banyak kan, kalau negeri Arab tu kan, dia, ataupun di setengah-setengah tempat tu lah, memang dia banyak belalang tu kan. Dia makan semua padi, dia makan semua gandum tu, habis sekali dia serang tu kan. Jadi nak cerita banyak lah, bukan nak cerita apa kan. Nak cerita, jadi belalang tu datang, turun, jatuh macam hujan. Allah Ta'ala, Nabi SAW katakan amtara kan. Jadi macam hujan tu banyak tu. Jadi apa yang dia pun ambil, sibuklah nak. Jadi apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Wa yaj'alu fi sawbihi, lepas tu dia masukkan dalam kain dia. Jadi seolah-olah macam takut, seolah-olah kan, macam seorang yang takut hilang lah. Belalang tu kan, emas tu kan, macam nanti orang ambil ke, nanti belalang tu lari ke dan sebagainya kan. Jadi dia pun kaut. Jadi lalu dikatakan kepadanya, faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, ya Ayub, dikatakan dalam satu riwayat, kata Allah Taala berkata kepadanya, wahai Ayub, ama tashba', kamu ni tak kenyang lagi? Maknanya kenapa kamu ni macam kita kata seorang yang maknanya makan, tapi lepas tu ada makanan lagi, sibuk nak lagi macam tu kan. Jadi macam tak cukup lagi ke kamu ni? Allah Taala dah berikan tak masa kan. Maknanya seolah-olah macam nampak nak kepada tu. Apa jawab Nabi Ayub alaihissalam? Jawapan dia selepas daripada tu, dia kata qala ya Rabb wa man yashba' min rahmatik. Itu jawapan dia. Masya Allah kan, jawapan Nabi Ayub alaihissalam. Dia kata ya Allah, dia katakan, siapakah yang akan kenyang daripada rahmat kamu? Maknanya kalau kamu nak beri rahmat kepada aku kan, aku akan ambil, kata. Maknanya jangan kita aku tak nak lah, cukup dah rahmat kan. Tak kan, aku bukan nak kepada kalau ikutnya dalam penafsiran kepada hadis ni, dia kata bukan aku nak kepada emas tu, bukan yang penting pada aku emas tu, tapi kerana engkau beri yang kepada aku, maka aku tak akan menolak apa yang engkau berikan. Kalau aku menolak ni, macam aku ni tak, macam kita kan, kalau manusia kan, kalau kita tolak apa yang orang nak berikan kepada kita, nampak macam sombongnya dan sebagainya kan, macam tu kan. Jadi itulah maksud dia kan. Jadi dia kata aku tak akan tolak rahmat engkau, sebab tu aku nak ambil ni. Bukan sebab aku perlu sangat pada benda ni. Jadi kalau kata perlu kepada benda ni, kenapa dia tak perlu sabar selama 18 tahun kan. Jadi itulah cerita tentang Nabi Ayub alaihissalam. Jadi Masya Allah kan, kita kesimpulannya ulama-ulama kata daripada hadis ni ialah maknanya kita ni tak mengapa kita kumpul harta kan. Kita nak cari harta ke, kita nak bekerja untuk mencari harta ke, mengumpul harta, itu tak menjadi kesalahan bagi kita, tapi dengan syaratnya kan ialah kenapa kita kumpul harta tu. The why tu penting. The pusher tu, kenapa kita kumpul harta tu? Adakah kita kumpul harta tu kerana kita nak untuk diri kita, ataupun untuk apa? Kita kumpulkan harta, kita bekerja kuat-kuat insya-Allah sebagai orang Islam adalah demi untuk memanfaatkan harta tu supaya harta tu tak akan didapati oleh orang-orang yang akan salah gunakan harta tu untuk kepentingan yang tidak bagus, dan kepentingan diri sendiri pun tak bagus sebenarnya kan, kalau melampau-lampau kan. Tapi kita ambil tu, harta tu, kita kutip harta tu, apa yang Allah Ta'ala beri tu kita ambil, kalau kita ada peluang kita ambil, tapi kemudian kita gunakan untuk perkara-perkara yang memberi manfaat kepada Islam. Masya Allah kan, kalau semua orang Islam buat macam tu, Masya Allah kan. Saya ucapkan terima kasih
kepada pihak masjid Masjid Sultan Syarif Ali Sengkurung, kepada Tuan Imam, kepada Tuan Bilal, dan kemudian kepada pemuda-pemuda belia-belia Syabab Al-Iman Masjid Sengkurung, insyaAllah, yang telah menganjurkan program ni, dan juga melinkkan, saya rasa benda ni kan, kepada di channel-channel mereka, insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. InsyaAllah kita jumpa lagi, insyaAllah, di minggu hadapan, di dalam kisah Nabi Yunus alaihissalam, kisah Nabi Yunus alaihissalam yang sangat menarik, insyaAllah, sangat menarik. Cerita dia juga sebagaimana menarik cerita Nabi Ayub ni. So dia ada special lain yang kadang-kadang setengah orang kurang dengar dia. Yang kita tahu mungkin ikan saja kan, ditelan ikan, tapi ada cerita dia sudut-sudut yang sangat menarik dari segi kita sebagai seorang mukmin, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.